أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan pimpinan Surau Haji Maksum, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, pegawai dan ahliatan kuasanya, muslimin sidang Jumaah, duyufur rahman, tetamu Allah SWT yang dikasihi dan diridai oleh Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang telah merezekikan kita dengan nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, juga nikmat-nikmat yang telah kita kecapi selama ini. Semoga dengan mensyukurinya Allah tambah lagi nikmat yang lain. Dan yang paling penting ialah nikmat kita bersyukur kepada Allah yang merupakan tanda seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita sambung hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau tuan-tuan ingat semula pada bulan Januari hari itu kita sempat baca 3 pesanan Nabi kepada Abu Dzar yang semuanya ada 7. Jadi petang ini kita sambung lagi 4 insyaAllah. Dan saya ulang 3 pesanan yang awal itu. Boleh jadi tuan-tuan terlupa ataupun mesti terlupa lah. Sebab dah sebulan lebih tuan-tuan ya. Maka pesan Nabi kepada Abu Dzar yang pertama secara ringkasnya supaya amarani bihubbil masakin wad dunumin. Nabi perintah aku supaya cinta kepada orang miskin dan sentiasa mendekati mereka. Kedua kata Nabi kepada Abu Dzar, amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Nabi perintah aku supaya sentiasa melihat kepada orang di bawahku dan tidak memandang atau melihat kepada orang di atasku. Yang ketiga, wa amarani an asila rahima wa in adbarat. Dan Nabi SAW menyuruh aku atau memerintah aku agar menyalinkan silaturrahim walau mereka itu berbuat tidak baik kepadaku. Baik, dan sambungannya pada hari ini yang keempat, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Dan Nabi perintahkan aku supaya tidak memohon sesuatu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuncak akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maksud tak boleh minta tu bukan tak boleh minta tolong. Tak boleh minta atau mohon perkara-perkara yang berbentuk gaib kepada selain Allah SWT. Contoh tuan-tuan minta disembuhkan penyakit dengan minta kepada orang lain. Dengan tok bomoh ke dan sebagainya. Ataupun apa-apa saja yang selain Allah SWT. Jadi bukan bermaksud kita tidak boleh ikhtiar. Ikhtiar dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Tanpa mengetepikan
kita panggil sabab dalam kehidupan. Contoh, tuan-tuan sakit, pergi jumpa doktor. Jadi bukan doktor tu yang menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Doktor cuma bagi ubat yang sepatutnya. Sebab itu tak semua orang jumpa doktor mesti sembuh. Tak semua. Dan kalau kita yakin jumpa doktor inilah sebab aku tak mati, aku jumpa doktor ni, rosak akidah kita, tuan-tuan. Selalu orang bangga dengan kesihatan. Alhamdulillah. Kesihatan tu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk kita rasa syukur pada Allah. Orang bangga dengan kesihatan. Cek doktor setahun 2 kali, ya, 6 bulan 6 bulan. Lepas tu doktor kata, alhamdulillah tuan sihat dan jangan risau. Jadi dia pun cerita pada orang, aku sebab setahun 2 kali cek doktor, tengok aku tak sakit dan aku tak meninggal. Dia yakin dia tidak meninggal kerana dia cek doktor setahun 2 kali itu. Itu yang menjadikan akidahnya nanti ada masalah. Ada saja orang yang tak sakit tapi dia meninggal. Sama ada dia aksiden ataupun sebab lain. Tapi bukan kerana sakit dia. Kerana Allah tarik nyawa dia. Kadang-kadang tuan-tuan pernah dengar tak orang main badminton? Biasa orang main badminton malam kan? Selain atlet lah. Kalau atlet dia memang kerja dia main badminton. Siang main badminton. Ini orang yang macam kita ni, kerja siang, malam main badminton. Kemudian diperah tenaganya macam atlet. Jumping smash, tak pernah tak jumping. Smash ni jumping. Jumping tahu kan? Smash melompat tu. Jadi dia pun rasa dia bertenaga. Berapa ramai kita dengar berita meninggal dunia di court badminton. Lepas dia jumping smash, dia pun down. Ya? Dah tak jumping-jumping lah lepas tu. Bukan kita kata jangan main badminton hukum haram. Tidak. Kita kena faham begini. Kematian itu ada sebab-sebab tertentu, tapi Allah itu menarik nyawa manusia tanpa ada sebab. Bukan kerana dia tua, Allah tarik nyawa dia. Tak. Bukan kerana dia sakit, Allah tarik nyawa dia. Tidak. Berapa ramai orang yang menjaga orang sakit, yang meninggal yang menjaga. Yang sakit tak meninggal-meninggal. Ya? Bila dengar cerita, inna lillahi la wasab. Siapa yang meninggal ni? Dia bila lama sakit dah. Bukan dia yang meninggal. Yang jaga tu yang meninggal. Dah kejut kita. Jadi akidah kita mohon pada Allah itu satu-satunya. Tanpa menafikan minta pertolongan pada manusia. Ya, tentuan nak minta tolong kat barang, takkan minta tolongan Allah kan? Maksud saya, mohon kepada Allah pada perkara-perkara yang gaib. Macam kita minta bagi kesihatan, bagi ke lapangan dada. Jadi semua minta pada Allah. Tak boleh minta dengan Tok Bomoh, tuan-tuan. Tok Bomoh, dada saya ini sempit. Pemikiran saya celaru lah. Tolong adjustkan pemikiran saya. Tak boleh buat. Kerana dia bukan Allah. Dia adalah manusia. Jadi perkara-perkara ni kita kena jelas ya. Lebih-lebih lagi kita nak menuju kepada bulan Ramadan ini. Perlu dibersihkan semua akidah kita sebersih-bersihnya. Sebelum masuk satu Ramadan, kita puasa, akidah kita dah bersih. Kerana apa tuan-tuan? Kerana akidah yang kotor, kita puasalah 40 hari pun tidak diterima oleh Allah SWT. Seperti orang non-Muslim, kalau dia puasa, diterima tak? Tak diterima tuan-tuan. Sahur pukul 5.30, dia pun sahur. Si non-Muslim ni lah. Kemudian subuh, dia tak sembahyang sebab dia non-Muslim, tapi dia puasa. Sampailah maghrib, maghrib dia pun buka. Dapat tak apa-apa? Dapatlah. Dapat lapar dan dapat kosongkan perut. Itu saja. Pahala dapat tak? Tak dapat. Kerana dia tidak betul akidahnya. So pun juga dengan orang Islam. Yang IC-nya Muslim, tiba-tiba akidahnya ada problem. Macam ni tadilah. Minta dengan busut, minta dengan pokok besar, apa lagi? Minta dengan selain Allah SWT, tiba-tiba satu Ramadan dia pun puasa juga. Maka puasanya tidak diterima oleh Allah SWT. Satu. Yang seterusnya, kelima, kata Nabi SAW, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Baginda SAW perintahkan aku supaya berkata benar walaupun pahit. Ini ada dalam peribahasa Melayu. Berkatalah benar walaupun pahit. Sebenarnya ini adalah bukan peribahasa Melayu tuan-tuan. Ini adalah hadis Nabi kepada Abu Dhar.
Jadi cakap benar ni memang pedih hakikatnya. Jarang bercakap benar ni seronok ya. Banyak orang tak suka tuan-tuan. Kita cerita pasal tutuplah aurat kamu. Ramai orang tak suka. Dia kata suka hatilah. Kan kubur masing-masing katanya. Islam ni oleh kerana tabiat Islam ni, dia tak boleh duduk sendiri. Nama kalau orang Islam, dia kena pedulikan orang kanan kiri dia. Kalau Islam tu sendiri, senang hidup kita tuan-tuan. Kita sembahyang, orang lain tak sembahyang, lantak dia lah. Tapi kerana Islam bukan begitu. Islam ni tabiat dia memang kena prihatin. Dalam bahasa kasarnya, dia kena menyibuk. Tahu? Jiran kita sembahyang ke tidak, kita kena menyibuk benda tu. Walaupun memang orang tak suka. Sampai ada orang kata nak buat baiklah sendiri, janganlah sibuk hal orang kata. Dia tak tahu menyibuk hal orang pada perkara yang diwajibkan oleh agama itu menyelamatkan orang itu daripada neraka. Ya tuan-tuan. Sebab itu dalam bab aurat, dalam bab salat, banyak orang ditegur perkara ni dan orang tak suka. Tuan-tuan tegurlah, berlembut ke, kasar pun lagi lah. Lembut pun orang tak suka. Kerana dia pedih tuan-tuan ya. Terutama bab aurat. Ya, dan kita banyak tengok perkara ini berlaku dan memandang ringan dan enteng ya, sedangkan dia adalah perintah daripada Allah SWT. Sebab tu bila kita kata minta maaf cakaplah bukanlah aurat saja, apa benda saja yang Allah perintahkan, tiba-tiba orang tak buat, dia tu melawan Allah tak tuan-tuan? Melawan Allah. Melawan Allah. Macam nanti khutbah nanti tajuknya tauliah. Tauliah mengajar kan? Tauliah berceramah macam saya ni lah. Saya ada tauliah insya-Allah, jangan takut. Cuma belum ambil kadnya. Mesinnya rosak kat Jais tu. Kadnya belum ambil. Oh, tauliah ni adalah titah sultan ya, tuanku. Tuanku kata tak boleh berceramah kalau tak ada tauliah. So kalau orang tu ceramah juga, apa hukumnya? Dia melawan siapa? Melawan tuanku lah. Itu di dunia. Kalau akhirat ni Allah suruh tutup aurat, tiba-tiba dia banyak alasan dia. Dia melawan siapa? Melawan Allah. Tapi dia kata, saya tak melawan Allah. Saya cuma belum sampai masa, dia kata. Ini siapa-siapa lah, bukan nak tuju siapa-siapa ya. Siapa-siapa yang berkenaan. Dia melawan Allah tak? Melawan Allah lah. Sembayang. Saya bukan tak nak sembayang. Saya belum ikhlas lah. Dia melawan Allah tak? Melawan Allah lah. Tapi tang makan diminta dengan siapa? Dengan Allah juga. Jadi kalau manusia fikir benda-benda begini, insya-Allah dia akan takut untuk buat dosa kepada Allah SWT. Terusnya, yang ke-6, wa amarani alla akhafa billahi lawmata laim. Nabi SAW perintahkan aku untuk tak takut kepada celaan manusia ketika berdakwah di jalan Allah. Dan berdakwah ni tuan-tuan tak semestinya ustaz saja ya, siapa-siapa saja yang mengajak kepada kebaikan itu namanya dakwah. Dan kalau ada respon yang tidak baik, itu biasa. Itu biasa ya. Macam saya sebut tadi lah. Asyik cakap pasal solat aja. Daripada aku kecil sampai besar, solat aja. Itu biasa. Komplain, komen-komen itu biasa. Kalau dakwah itu disukai dan tak ada liku-liku, maknanya dakwah itu ada problem tuan-tuan. Orang main judi. Tak apa dia main judi. Tak apa. Nanti dia kalau okey dia taklah main judi katanya. Jadi kan orang suka dalam macam tu kan. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak sembahyang pun tak apa. Tunggu ada mood sembahyang. Orang suka kalau macam tu. Jadi dakwah macam tu orang suka, tak ada yang melantun. Tapi kalau tuan-tuan tak sembahyang, berdosa dan masuk neraka. Itulah dia punya rumus ya. Buat dosa masuk neraka. Cuma kita tidak tuding siapa yang masuk neraka. Nama sekian-sekian tidak. Tapi calculationnya atau rumusnya, orang buat dosa, dia masuk neraka. Orang buat hal baik, masuk syurga. Ada gitu. Sebab itu, semua itu dah Allah tetapkan. Siapa yang tak nak ikut, dia nanti dapat balasan daripada Allah SWT. Ya. So, perkara-perkara menyeru kepada kebaikan ni, dia punya risiko sangat besar. Risiko yang kita panggil tentangan daripada yang didakwahi ya. Kerana benda ni kebanyakannya kita panggil apa tuan-tuan, mengurangkan keseronokan hidup
Sebab banyak hidup jadi seronok ni kena banyak laranya. Jadi bila ditegur tentang lara-lara ni ataupun benda sia-sia, ramai orang tak suka ya. Dan itulah tabiat dakwah. Para Nabi dan Rasul sebelum-sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya menerima respon yang sangat tidak baik daripada umat ya. Nabi Saleh alaihi salam saja, tak ada seorang pun umat baginda yang menerima dakwah baginda. Tak ada seorang, tuan-tuan. Nabi Nuh adalah juga walaupun tak ramai. Nabi Muhammad, Nabi Musa ada, Nabi Isa ada. Nabi Nuh tak ada. Nabi Saleh, maaf saya, Nabi Saleh tak ada. Nabi Saleh yang diberikan mukjizat unta tu, unta yang keluar daripada batu tu kan, dia bukan daripada perut mak dia, daripada batu. Jadi unta tu mukjizat lah. Tak ada seorang pun umat dia yang nak ikut perintah Nabi Saleh melainkan disembelih unta tu. Tak ada seorang pun yang ikut. Jadi itulah tabiat dakwah para Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, amarani an akthura min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtil arash. Dan Nabi SAW perintah aku supaya memperbanyakkan dengan membaca la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa? Maka sesungguhnya kalimat itu adalah satu khazanah harta daripada tahtal arash, di bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita biasa sebut perkara ni bila biasa kita terkejut, tuan-tuan tahu. Anaknya balik main bola penuh lumpur badannya. Kita pun la haula wala. Bukan kerana saya saja sebut la haula wala, sebab ada benda. Ataupun macam itulah balik comot astaghfirullahalazim. Jadi bukan niatnya nak berzikir tu, tapi dia macam mana ya? Dia terkejut. Ataupun Masya Allah baru basuh baju ni. Tapi at least adalah baca kan, daripada anak tak, dia keluar ayat-ayat kotor tu kan. Dia okey jugalah. Cuma kita cuba tukar suasana la haula tu bukan kerana terkejut apa, tapi memang kita nak baca la haula wala quwwata illa billah. Nak al-aliyil azim ke tak nak al-aliyil azim, dia terpulang. Yang penting ada perkataan la haula wala quwwata illa billah. Banyakkan kalimat ini. Di samping banyak hadis lain yang suruh baca salawat, banyakkan istighfar. Semua benda lah, tuan-tuan. Jangan dipilih-pilih ya. Bacalah ayat-ayat yang banyak memberi manfaat kepada hidup kita. Kerana secara peribadinya manusia ni dia banyak benda yang diucapkan tu banyak yang lara ya. Banyak benda sia-sia. Sembang pun banyak benda sia-sia. Jadi nak menampung sia-sia tadi tu di masa yang lain, kita banyakkan sebut kalimat-kalimat tayyibah, kalimat-kalimat yang baik ya. Seperti tadi tu la haula wala quwwata. Subhanallah, Masya Allah dan sebagainya. Kerana kalimat la haula wala quwwata illa billah ini kata Nabi SAW diyakini dan Nabi telah isytiharkan sebagai harta karun ataupun harta di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tuan dan saya sendiri diberikan ampun oleh Allah Taala, dibimbing untuk sentiasa membanyakkan amal ibadat kita. Dan terutama untuk masuk ke bulan Ramadan yang barakah ini, kita dibersihkan hati dan akidah kita. Semoga diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam kesayangan, Imam Besar Masjid Nurul Jannah, Al-Fadil Ustaz Munir, dan juga jurunikah 1 dan ada jurunikah 2 sekarang ni di Masjid Nurul Jannah untuk melancarkan proses pernikahan. Jadi kepada tuan-tuan yang nak menikah lagi, sila jumpa dengan Al-Fadil Ustaz Munir. Alhamdulillah, syukurillah. Sikit pengumuman. Yang pertamanya, insyaAllah, satu anjuran program yang dianjurkan oleh Masjid Nurul Jannah bersama Surah Haji Maksum, Surah Darul Ihsan dan juga pengurusan Dewan MIM
dan pelaksanaan penglibatan semua ahli jawatankuasa dan juga ahli karya. InsyaAllah program forum di ambang Ramadan akan diadakan pada 11 hari bulan 3 hari Sabtu. Dan aktiviti akan bermula selepas jam 5 petang yang mana ada aktiviti pertandingan yang dianjurkan dan juga ada jualan gerai jualan bermula jam 5 petang hari Sabtu. Dan insyaAllah pada solat maghrib Surah Haji Maksum akan dihadiri oleh beberapa ketua-ketua pemimpin di Kelang, di kawasan Kelang dan Meru, dan juga nazir-nazir ataupun pengurusi-pengurusi surau, insyaAllah akan berhimpun di Surah Haji Maksum untuk solat maghrib. Dan selepas itu akan dibawa ke Dewan untuk jamuan dan solat Isyak akan datang ke sini lagi. Dan selepas Isyak barulah bermula forum di ambang Ramadan. InsyaAllah, tuan-tuan, ini peluang untuk kita bukan sahaja perlu datang ke surau, tetapi di luar pun boleh untuk kita mendengar ilmu yang disampaikan dan akan memberi manfaat kepada kita semualah. Jadi harapan kami semua selaku mewakili Masjid Nurul Jannah, ya, mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan datanglah beramai-ramai bersama ahli keluarga, ya, di Dewan MIM Jalan Khamis pada Sabtu malam Minggu ataupun bermula jam 5 petang Sabtu sehinggalah 11 malam. Dan yang keduanya berkenaan wakaf, berkenaan untuk buat awning, insyaAllah telah dibuka, tuan-tuan boleh terus membuat wakaf kepada Surah Haji Maksum melalui bendahari ataupun online banking transfer. Tidak ada kutipan daripada rumah ke rumah yang diarahkan oleh Surah Haji Maksum, ya. Dan seterusnya, bilik pengurusan jenazah, alhamdulillah hanya tinggal 10% sahaja lagi dan akan boleh dimanfaatkan. Namun begitu masih ada peluang untuk tuan-tuan memberi sumbangan yang mana memerlukan lebih kurang dalam 7 ke 8 ribu untuk menyediakan peralatan. Contohnya seperti meja dah ada hamba Allah wakaf dan seterusnya macam troli dan sebagainya lah, canvas dan keperluan-keperluan lain untuk pengurusan jenazah bagi memudahkan petugas-petugas menguruskan jenazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, bersempena perhimpunan mingguan seluruh umat Islam pada hari ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan terus melaksanakan ketaatan kepadanya dan berusahalah bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri daripada perkara keji dan maksiat. Semoga Allah menghimpunkan kita dalam syurga bersama orang-orang yang saleh insya-Allah. Mimbar Jumaat pada petang ini akan menyampaikan khutbah
yang bertajuk Tauliah Mengajar Suatu Keperluan. Muslimin rahimakumullah. Kenapa tauliah mengajar suatu keperluan? Bukankah Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Ballighu anni walau ayah." Maksudnya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bukankah kita semua pendakwah? Dalam kalangan kita juga ada kelayakan agama. Jadi, kenapa perlu lagi tauliah? Itulah antara persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan oleh sebahagian masyarakat apabila membicarakan keperluan tauliah mengajar. Undang-undang telah menetapkan seseorang yang ingin mengajar agama hendaklah mempunyai tauliah mengajar yang dikeluarkan berdasarkan Seksyen 118 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 pindaan 2016. Dalam konteks ini, mengajar bermaksud menyampaikan sebarang maklumat berkaitan agama Islam melalui ceramah, forum, pengkesahan, motivasi, tazkirah, pembentangan kertas kerja, kuliah, audio visual atau cara lain sebagaimana yang ditentukan oleh jawatan kuasa tauliah. Justru khatib ingin mengingatkan kepada sesiapa yang ingin mengajar agama atau diundang untuk mengajar di masjid atau surau-surau Selangor, mohonlah tauliah mengajar. Pemohon akan melalui beberapa proses tapisan iaitu ujian penilaian fardu ain dan ujian nilai. Sekiranya lulus, pemohon akan dipanggil di Temuduga, seterusnya diputuskan oleh jawatan kuasa tauliah Majlis Agama Islam Selangor. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Benarkah proses permohonan tauliah mengajar sesuatu yang menyusahkan dan tidak diperlukan? Khatib ingin menarik perhatian semua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ke negara Yaman. Baginda telah berlebih dulu bertanyakan beberapa soalan kepada Mu'adz berdasarkan sabdanya yang berikut. Kaifa taqdi? Faqala aqdi bima fi kitabillah. Qala fa in lam yakun fi kitabillah. Qal fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal ajtahidu ra'yi. Qal alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Mu'adz jawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat dalam kitabullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sekiranya ia tidak terdapat dalam kitabullah, maka Mu'adz pun menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya lagi, sekiranya tak terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Mu'adz, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menguji kelayakan Sayyidina Mu'adz dalam menyampaikan dakwah. Setelah berpuas hati dengan manhaj atau cara Sayyidina Mu'adz dalam berhukum, iaitu mendahulukan Quran, kemudian sunnah dan seterusnya berijtihad, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah permohonan tauliah mengajar perlu melalui beberapa proses tapisan untuk melihat kelayakan, kemahiran, kemampuan dan penguasaan ilmu seorang sebelum diberikan tauliah. Dalam hal ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering memberi peringatan dan menitahkan hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan luas mengenai agama Islam saja yang boleh diberikan tauliah untuk mengajar atau ceramah di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh Selangor. Titah Duli Yang Mulia Selangor, 18 Februari 2022, Istana Alam Shah, Kelang. Muslimin rahimakumullah. Adakah itu bermaksud
pihak berkuasa agama menghalang kerja-kerja dakwah. Perlu ditegaskan bahawa keperluan tauliah mengajar bukanlah untuk menghalang atau menyusahkan seseorang yang ingin mengajar agama. Ia sebagai langkah pencegahan bagi memenuhi maqasidus syariah dalam aspek memelihara agama Islam, iaitu hifdzuddin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diradai di sisi Allah hanyalah Islam. Justru bagi memastikan agama Islam itu terus terpelihara daripada sebarang anasir penyebaran ajaran salah, fitnah memfitnah dan bersangka buruk yang boleh menimbulkan kesan negatif terhadap agama, masyarakat dan negara, maka tauliah diperlukan. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalimatu haqqin uridu biha batil. Maksud kata-kata yang benar tetapi bertujuan batil. Maka di sinilah keperluan tauliah mengajar yang antara lain untuk memastikan bahawa pertama, seorang itu benar-benar layak dan sesuai untuk mengajar agama. Yang kedua, mengekang penyebaran ajaran atau pahaman yang menyeleweng daripada pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Ketiga, mengelak suatu perkara yang boleh menimbulkan kontroversi dan sensitiviti dalam kalangan masyarakat. Keempat, mencegah mana-mana pihak yang menggunakan platform ceramah untuk menghina atau mengaibkan orang atau kumpulan tertentu. Kelima, memastikan pemegang tauliah mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Muslimin rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan teknologi semasa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ilmu agama pada bila-bila masa di hujung jari. Namun, masyarakat perlu memastikan guru yang mengajar atau menyampaikan ilmu tersebut adalah individu yang percayai dan diyakini ilmunya bersumberkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berpegang kepada pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dalam muqaddimah kitab sahihnya, yakni Sahih Muslim, daripada Muhammad bin Sirin rahimahullah taala berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapakah kamu mengambil agama kamu. Khatib mengingatkan bahawa mana-mana orang yang mengajar, cuba mengajar ataupun menyebabkan pengajaran Islam tanpa tauliah adalah satu kesalahan. Di bawah Seksyen 119 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 pindaan 2016. Muslimin rahimakumullah. Pihak JAIS kerap menerima aduan bahawa masjid terdapat masjid atau surau yang mengundang penceramah tanpa tauliah. Malah penceramah yang tak mempunyai tauliah pun tahu tentang keperluan mendapatkan tauliah Negeri Selangor ini, masih terus mencuba untuk beri ceramah masjid dan surau tanpa tauliah. Dan apabila kebenaran ceramah di masjid dan surau tak diberikan atas alasan tiada mempunyai tauliah, pihak berkuasa agama dipersalahkan dan diperlekehkan, kononnya menghalang usaha-usaha dakwah dilakukan di masjid dan surau. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan sehingga 31 Disember 2022 terdapat 5,641 pendakwah tauliah di negeri Selangor telah direkodkan. Jumlah penceramah bertauliah yang ramai ini tak menyukarkan pihak masjid dan surau untuk memilih mana-mana penceramah bertauliah yang boleh diperoleh maklumat mereka melalui laman sesawang atau website Jabatan Agama Islam Selangor. Pihak MAIS atau Majlis Agama Islam Selangor juga ingin menegaskan kepada semua pemegang tauliah MAIS, hendaklah pada setiap masa mematuhi undang-undang atau apa-apa arahan, larangan atau perintah yang diberikan oleh pihak berkuasa agama. Hendaklah menggunakan tauliah ini pada situasi yang betul, bukannya untuk kepentingan dan keuntungan peribadi. Tak menyelitkan lawak jenaka yang melampau sehingga masyarakat hanya mengingat lawak banding ilmu yang disampaikan. Akhirnya, masyarakat lebih tertarik kepada penceramah hanya kerana lawaknya, tapi bukan kepada ilmunya. Pemegang tauliah juga diingatkan supaya tak bercampur adukkan isu agama dengan politik kepartian dan pemusuhan sama Islam atau menyelitkan apa-apa perkara yang mempunyai kecenderungan
bagi mendatangkan perasaan benci atau penghinaan terhadap mana-mana agama, atau membangkitkan perasaan tak suka terhadap mana-mana kerajaan, atau mengembangkan perasaan buruk sangka dan permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk di negara ini. Sebagai pemegang tauliah hendaklah pada setiap masa menunjukkan akhlak yang baik bertepatan dengan apa yang diperkatakan dalam kuliahnya maupun ceramahnya. Tidak berkelakuan dengan cara yang boleh mencemarkan Islam atau apa-apa perkara yang boleh menyebabkan tauliahnya ditarik balik. Dalam hal ini Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan bahawa sebagai ketua agama Islam negeri Selangor seperti termaktub di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 dan kuasa-kuasa ini diperuntukkan di bawah enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Baginda mempunyai kuasa untuk menitahkan agar tauliah terhadap mana-mana pihak ditarik balik atas sebab-sebab tertentu demi melihara kesucian Islam dan mengelak perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam. Muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyeru. Pertama, umat Islam hendaklah menuntut ilmu yang betul daripada guru yang dipercayai dan diyakini keilmuannya bersumberkan Quran dan sunnah yang diberi tauliah oleh MAIS. Kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu fardu ain dan fardu kifayah adalah ilmu Allah yang wajib diajar dengan amanah, benar dan ikhlas, bertujuan mewujudkan individu yang bertakwa, masyarakat yang damai dan negara yang makmur. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa segala keputusan dan pengurusan pemerintahan terhadap rakyat dibina di atas kemaslahatan sebagaimana disebutkan berdasarkan kaedah fiqhiyah yang berbunyi tasarruful imami ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap rakyat bergantung kepada maslahah atau kepentingan rakyat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada menegaskan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal saleh sambil berkata sungguhnya aku adalah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Surah Fussilat ayat 33. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية
Sultanana Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haji bin Al-Marhum, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haji. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لوالي عند سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta bertabung infak jariah Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Negeri Selangor. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wal syada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم للصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Silurus dan rapatkan saf. Penuhkan saf yang di hadapan, sekiranya ada kelompangan di hadapan. Allahu Akbar. Subhanallah. Bukratan wa asila. إن صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية بركة الصلاة. السلام علينا الصالحين. اللهم صلي وبارك على العالم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعني. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا تعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.